I'm a true champion. Firdaus di sini. This is my first video for my YouTube channel. Kita start dengan first fact, which is, tahukah korang bahawa ikan paus yang ribuan tahun lalu menelan Nabi Yunus alaihissalam itu ternyata masih hidup sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Andai Yunus itu tidak beristighfar, tentu ia akan tinggal dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Okay guys, seterusnya kita ada fact about janin. Semasa dalam kandungan, saya, korang, dalam perut ibu korang, kita ni dapat rasa ataupun lihat perjalanan hidup mulai dari lahir sampailah ke mati. Kerana itu, terkadang kalau macam korang realise kan, kita berkunjung, kalau kita pergi ke satu tempat tu, kita rasa macam orang panggil apa, deja vu, right? So seolah kita tak asing dengan tempat tu. Okay. Next fact about bersin. Di saat bersin, tahukah korang seluruh anggota tubuh kita berhenti guys, berhenti berfungsi, tak function, seolah-olah mati. Ini terjadi dalam hitungan detik. Setelah itu dia akan berfungsi kembali seperti normal. Inilah kenapa dalam Islam kita disunahkan untuk membaca ataupun mengucap syukur Alhamdulillah setelah bersin. Okay, after you sneeze, you say Alhamdulillah sebagai ungkapan syukur atas fungsi balik kan kita punya organ, kita punya anggota badan kita. Okay, tadi mati kan, so function balik, you have to say Alhamdulillah. Next fact. Okay, saya bukan menguak sebenarnya. Next fakta kita adalah, tahukah korang bila korang tu menguap sebenarnya bukannya mengantuk, tapi petanda bahawa badan kita, okay, badan kita ni tak cukup oksigen, dia perlukan oksigen. So that's why kita menguap. Okay, fakta seterusnya, tahukah korang, you know, buah kurma bila kita makan bulan Ramadan, kita tak makan genap tau, nombor yang genap macam kita makan 2, 4, kita tak makan. Not recommended because ia akan menghasilkan gula dalam darah. Even Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk makan dalam bilangan yang ganjil, macam 1, 2, 3 kan. 2 not 3, 5, itu nombor ganjil. Sebab apa? Bila kita makan dalam bilangan yang ganjil, dia akan jadi karbohidrat. Okay, next fact. Tahukah korang, okay, bila korang dengar azan, waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah selepas azan. Doa lah, time tu korang doa lah, benda yang korang nak, korang doa kat Tuhan, korang doa kat Allah. InsyaAllah time tu waktu paling mustajab. Okay, okay, next. Okay, yang ni one of my favourite. Okay, tahukah korang, kita semua ni banyak dosa kan, tapi waktu kita solat, okay, di mana kita letak dosa kita ni semua atas kepala kita. Seperti qala Rasulullah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika menunaikan solat, dia membawa serta semua dosa-dosanya, kemudian dosa tu dia letak atas kepala dia dan pundak. Maka ketika tiap kali dia rukuk ataupun sujud, Masya Allah, berguguran, berjatuhan dosa tersebut.
Apa lagi kita mau kan? Kelebihan solat ni Allah dah beri, tapi kita ada yang masih mengabaikan solat. Wahai orang-orang yang tergesa dalam solatnya, tenang dan tahanlah lebih lama. Orang kata rukuk tu biar lama, sujud tu biar lama, agar lebih banyak berguguran dosa. Next fact, tahukah korang ada sebuah cerita yang menceritakan seorang wanita yang soleha, dia meninggal dunia. Maka setiap kali penduduk kampung tu dia ziarah kubur, diorang akan bau macam bau mawar, wangi. So kemudian orang-orang kampung ni tanya, apa amalan isteri kau? Lepas tu suami dia pun jelaskanlah, isteri aku ni masa dia hidup dia mengamalkan surah Al-Mulk. Setiap sebelum dia nak tidur, setiap dia rasa dia nak tidur, dia akan baca Al-Mulk. Korang tahu tak, sesungguhnya surah Al-Mulk itu menyelamatkan dari siksa kubur. Okay, next fun fact. Ketika kita membaca ayat kursi, okay, jangan skip benda ni. Saya nak berpesan saja kepada diri saya dan kepada korang. After solat, korang try baca ayat kursi. Sebab reason dia, tidak ada penghalang antara kita dengan Jannatul Firdaus ataupun syurga kecuali maut. Kelebihan baca ayat kursi selepas solat. Okay, fun fact about next. Tahukah korang bahawa para malaikat, okay, dia akan doakan kita kalau after solat kita tak terburu-buru untuk cabut, untuk berganjak. Malaikat akan doakan selagi kau duduk posisi kau tu, malaikat akan doakan kau. So no rushing kan. Kita spend 5-10 minit ataupun 15 minit dengan Allah, takkan nak berkira kan. Banyak sangat Allah dah bagi kita reward. So akhir kata, terpulang, sekarang korang semua ada 3 pilihan. Korang nak biarkan video ni sampai kat sini je, orang kata macam okay, cerita sini habis sini, ataupun malaikat sentiasa dia macam mengingatkan pada teman yang korang kenal. Dia suruh kita, apa kata kau share video ni kat kawan-kawan kau ke, kat family kau ke. So dia orang pun dapat tahu sedikit sebanyak fakta-fakta yang saya share hari ni. Dan akhir sekali, sudah semestinya syaitan dia akan buat kerja dia. Dia sebenarnya dia ni musuh dengan manusia. Dia jealous dengan manusia. So kerja dia tak ada kuasa. Syaitan ni dia tak ada kuasa, tapi dia akan bisik kat telinga kau, kat telinga korang ni semua. Dia cakap, kau tak payahlah nak penat-penat, kau nak sibuk-sibuk nak share video ni, tak payah. Biar je kat sini, cerita sini habis sini. Kalau boleh kau delete video ni. Kalau boleh, itulah. Jangan nak dengar lah video ni, mengaku je. Itu kerja syaitan. So terpulang, dia kira macam kerja dakwah. Selagi benda tu berjalan, walaupun sepatah perkataan daripada ayat Al-Quran, korang akan dapat pahala, dapat ganjaran. Terakhir sekali, ya Allah, semoga yang mungkin viewer saya kat sini yang komen amin, paling kurang dijauhkan dari segala perbuatan keji, amal ma'ruf nahi munkar, dan selamat dunia dan akhirat sampai ke syurga. Amin. Semoga bermanfaat. Sampai di sini saja video saya. Terima kasih banyak-banyak pada semua audiens saya, semua viewer saya yang memberi support